Amin. Baik, Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan ruang dan peluang, nikmat kesihatan, nikmat bernafas, masa yang kita ada, dan juga atas nikmat Islam dan iman juga kita masih lagi berada uh, di atas muka bumi ini, insya-Allah. Jadi bertemu lagi kita pada malam ini untuk usrah ilmuwan kita siri ke-93. Alhamdulillah kita dah capai yang kali ke-93 mengadakan usrah ini daripada kluster sains dan pembangunan mampan Dua Ilmuwan ABIM. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat menarik. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada yang hadir di dalam ruangan Zoom dan juga yang menonton usrah ini secara live, secara siaran langsung di Facebook dan juga YouTube WAP TV. Jadi insyaAllah memandangkan kita berada di bulan Ogos, yang mana bulan Ogos ini kita akan sentiasa dengar slogan-slogan yang menuju sambutan kemerdekaan negara kita, iaitu pada 31 Ogos kita akan sambut hari kemerdekaan negara kita lah kan. Tapi kita nak membicarakan pada hari ini, tajuknya sains kemerdekaan hanya satu retorik. Jadi kita nak tengoklah adakah slogan ataupun kata-kata yang kita sering lontarkan bila kita nak sambut hari kemerdekaan ini, adakah kita memaknainya betul-betul ataupun kita hanya sembang-sembang kosong je kan, sebagai satu retorik sahaja. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan bersama dengan pengerusi kluster sains dan pembangunan mampan Dua Ilmuwan ABIM, iaitu Datuk Profesor Dr. Kamarul Aziz Ibrahim. InsyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan usrah kita pada malam ini kepada Datuk Profesor. Dipersilakan. Terima kasih Saudara Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada minggu ini, dan kali ini kita akan membincangkan satu topik yang saya rasa berkaitan dengan bulan ini, iaitu bulan kemerdekaan bagi Malaysia. Jadi tajuk yang saya akan tumpukan ialah sains kemerdekaan. Adakah ianya hanya satu retorik saja, ataupun ianya sesuatu yang kita betul-betul menyelami maksud yang dikatakan merdeka itu. Jadi itu adalah tajuk kita kali ini. Kalau kita tengok sebelum kita merdeka, ini adalah gambar-gambar lama lah yang saya cuba cari dan saya jumpa lah. Ini gambar sekolah pun ada, gambar kampung dan pemandangan yang cantik di kampung-kampung. Jadi ini adalah tipikal lah satu keadaan di mana sebelum kita merdeka. Dan selepas kita merdeka, kita akan lihat gambarnya berbeza lah, lebih color sekali. Dan kita nampak ada perubahan. Maknanya sekarang ni kita telah mula mengecapi dunia. Kalau kita tengok sebelum ini, dia pudar saja, macam as if kita belum lagi mencapai apa yang kita sebut sebagai dunia itu. Tetapi sekarang ni, apabila kita merdeka, kita dibukakan mata kita kepada banyak perkara yang kita tak pernah fikirkan semasa sebelum merdeka. Jadi ini adalah dua, kalau nak kata period ataupun masa yang agak berbeza di antara keduanya. Dan adakah kita sudah merdeka? Adakah ini satu persoalan yang saya ingin tanya kepada ramai kita, dan nanti cuba jawab kerana ini penting untuk kita melihat di mana kedudukan kita sebenarnya. Adakah kita sudah merdeka ataupun yang sebenar saja pada ucapan-ucapan saja, merdeka, 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 and that's it lah. Dia dekat bibir saja dan tidak berakhir di situ. Jadi cuba tengok, saya akan tunjuk beberapa gambar dan cuba kita decide sendiri
Dan itu akan menentukan ya, sama ada kita telah merdeka ataupun masih lagi belum merdeka. Jadi kalau kita tengok gambar ni ada dua gambar ya. Gambar seorang yang memakai tali leher, pakai suit daripada atas sampai ke bawah. Dan ada lagi seorang sebelah itu dia memakai serban, dia pakai baju Melayu, atau dia pakai kain. Kalau kita tengok dua gambar ni, yang mana yang kita panggil sebagai orang yang kemas? Sudah tentulah kita akan panggil orang yang pakai suit tadi adalah kemas. Tetapi orang yang pakai kain, yang pakai baju Melayu dan pakai serban, kita kata dia tak kemas. Nah, ini adalah pandangan umum sekarang ni yang masih lagi berlaku ya, walaupun kita telah merdeka 61 tahun. Walhal yang sebenarnya kalau kita banding antara keduanya, seorang itu memakai pakaian Melayu, ya, pakaian kita, orang Malaysia. Dan berbanding dengan seseorang yang memakai pakaian Inggeris, ya, yang penjajah kita yang sebenarnya. Jadi di sini dah kita nampak ya, bahawa kita tak merdeka lagi. Yang sebenarnya jiwa kita tak merdeka lagi, perasaan ataupun attitude kita masih tak merdeka. Saya tunjuk lagi gambar yang berikutnya. Ini adalah dua sekolah. Satu sekolah di Pulau Pinang, Penang Free School, dan lagi satu sekolah agama Islah. Ya. Kalaulah katakan seseorang tu pergi ke sekolah Penang Free School ataupun seorang lagi pergi ke sekolah agama ni, rasa-rasanya yang mana yang kolot, yang mana yang tidak, ya. Maka secara tak langsung ya, kita akan dapati kalau kita tanya masyarakat kita akan kata yang pergi sekolah agama ini kolot. Dan ini masih lagi berlaku. Dan saya bukanlah nak highlight apa sangat, tapi ini masih berlaku. Even Penang Free School ya, kalaulah siapa yang membaca newspaper 2-3 tahun yang lepas ya, telah ditulis dalam bahasa Jawi ya, ditulis dalam tulisan Jawi, iaitu tulisan kita sebelum merdeka. Itu pun habis semua orang komplain, kata, oh mana ada Penang Free School dalam Jawi. Inilah dia masalahnya. Nampak sangat bahawa mereka masih belum merdeka lagi. Mereka masih lagi bergantung kepada orang putih, orang kata. Masih bergantung kepada orang putih. Pemikiran mereka adalah pemikiran orang putih, muka mereka masih muka Melayu. Jadi sudah merdeka? Tidak. Mereka belum merdeka lagi. Dan kalau kita tengok ini adalah dua orang budak. Saya sengaja guna budak kerana lebih mudah untuk kita tengok. Seorang tu sebelah kiri tu memakan mi lah. Dan dia menggunakan tangan kiri. Dia gunakan tangan kiri. Dan sebelah itu dia menggunakan garpu lah. Dan sebelah kanan itu adalah kanak-kanak kita bangsa Melayu yang menggunakan tangan ya, untuk makan. Dan mereka menggunakan tangan kanan. Kalaulah kita tengok antara dua gambar ni, yang mana yang kita kata beretika dan yang mana yang tidak. Jadi kalaulah kita tanya ya, masyarakat kita sekarang ni, mereka akan menjawab yang pakai garpu, pakai tangan kiri itu dia yang beradab. Kalau kita masih berfikir seperti itu, maka kita masih belum merdeka. Kerana ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh bangsa Inggeris yang menjadi penjajah kita. Dan kalau kita berpegang kepada orang penjajah ini, maka kita belum merdeka. Dan kita amat rugilah kerana kita membiarkan diri kita tidak merdeka walaupun telah menjerit merdeka. Okey, tak apa. Kita tengok gambar-gambar lain. Ya, kerana ini penting. Ya, kerana gambar ni 1,000 word, ya, orang kata. Dia memperkatakan dalam 1,000 apakah sudah merdeka dalam sukan? Okey, kita tengok sukan ya. Sukan, ini dua orang ni berlari. Seorang, satu pakai underwear, dia lari. Dan dia pun berlari di tengah bandar. Kerana normal condition ya. Seorang perempuan yang berlari pakai underwear je, tak kira lelaki atau perempuan, memang kena tangkap lah. Tetapi oleh kerana dalam sukan semua menjadi halal. Mereka ni pakai underwear pun tak apa, berlari. Jadi sekarang kita nak tanya,
Yang manakah yang patut? Yang wanita yang memakai tudung, pakai baju labuh supaya dia boleh berlari tu. Kita kata yang pakai seluar dalam di bandar tu adalah lebih susah. So, kita merdeka lagi kah? Kita belum merdeka lagi. Otak kita masih otak tak merdeka. Masih membenarkan perkara-perkara seperti pakai underwear dekat bandar, kita benarkan. Walaupun dari segi kita punya bangsa ketimuran, the thoughts of memikirkan memakai underwear kat bandar ataupun kita tak boleh terima, ini kan pula ditayangkan kepada semua orang dalam TV, dalam semua media ditunjukkan. Oh, inilah dia pemenang dia. Tak pakai penutup sepenuhnya, tetapi hanya pakai underwear. Jadi inilah di keadaan kita. Adakah kita sudah merdeka? Tentunya tidak. Ini menunjukkan kita belum merdeka lagi. Dan begitu juga ya dalam sukan, Jim Rama atau Zakira lah. Jim Rama ni langsung tunjuk semua lah, kadang terkangkang lah, kadang itulah. Semuanya kita kata merdeka, tentulah tidak ya. Dan kalau lah swimming lagi teruk ya, sama je pakai underwear saja. Berbanding dengan wanita yang sebelah ni, dia memakai tutup aurat dia. Jadi sudah merdeka? Tentunya tidak. Jadi dalam sukan, kita tak merdeka lagi. Apakah kita sudah merdeka dalam perfilman? Perfilman ya, kerana ini juga penting lagi depan kita. Kita tengok ni, ni suami orang lain, isteri orang lain dah berpeluk-peluk atas katil. Dan begitu juga di tempat lain, berpegang-pegang tangan suami orang, isteri orang. Dan ini pun berlaku ya di sebuah film drama, itu luar biasa ya. Itu husband dia orang lain, wife dia orang lain. Kenapa pula dibenarkan? Mengapa mesti dalam filem dia jadi halal? Jadi inilah dia ya. Kita dapati memang kita tegur ya pelakon dan produksi. Mengapa dibenarkan perkara ini? Ini adalah haram dari segi Islam. Agama rasmi kita adalah agama Islam. Tetapi kita biarkan. Jadi ini jelas menunjukkan filem-filem yang ada dekat TV, drama yang ada dekat TV dan semua yang ada itu semuanya belum merdeka. Mereka belum merdeka lagi. Mereka masih terikut-ikut dengan apa yang dilakukan oleh orang Barat. Ya, oleh orang Barat. Jadi jelas bahawa mereka tidak merdeka. Di dalam hal ini Allah berfirman dalam surah Hud ya ayat 15 ke 16 yang bermaksud barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak perolehi di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Itu satu warning ya daripada Allah bagi sesiapa yang berpegang ya kepada apa yang ditentang oleh Allah ya, terutama sepatutnya dia telah merdeka. Jadi kemerdekaan ni kalau kita lihat ya dari segi tulisan Jawinya, kemerdekaan ialah pemerintahan sendiri oleh penduduk dalam sebuah negara yang secara amnya menuntut kedaulatan. Jadi maknanya kita perintah sendiri, tak ada orang yang akan menjajah kita. Jadi istilah kemerdekaan digunakan untuk membezakan dengan penaklukan. Ya, penaklukan ialah sebagai contoh kita ada ditakluk oleh British, ditaklukkan oleh Portugis ya, di Melaka dan ditakluk oleh Jepun dan lain-lain lagi. Tapi sekarang kita telah merdeka. Maknanya kita adalah suatu wilayah yang dikawal oleh sebuah kerajaan, bukan lagi dikawal oleh kerajaan luar ya, dari segi politik dan ketenteraan. Jadi itu maksud kemerdekaan. Perkataan ini kadang-kadang digunakan dalam arti kata yang lebih lemah untuk membezakan dengan hegemoni yang merupakan kawalan sebuah negara secara tak langsung oleh sebuah negara yang lebih kuat. Jadi kemerdekaan boleh merupakan taraf permulaan bagi sebuah negara muncul. Jadi Malaysia ni dah merdeka 61 tahun. Dah merdeka 61 tahun. Jadi kemerdekaan Malaysia ni ke-65, minta maaf, bukan 61 dah 65. Jadi tanggal 31 Ogos 1957 merupakan tarikh bersejarah bagi seluruh negara Malaysia kerana pada detik tersebut negara kita mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan adalah satu rahmat besar yang dikurniakan Allah kepada manusia ya, tanpa mengira agama, bangsa dan warna kulit. Jadi itu dia Teguh Abdul Rahman.
merdeka, tapi merdeka setakat laungan, hanya setakat retorik saja. Yang ini yang kita takut perkara ini berlaku. Firman Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyul Walad telah memberitahu ya sebuah nasihat atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda berpalingnya Allah dari hamba-Nya adalah dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan sungguhnya orang telah kehilangan sesuatu dari umurnya untuk selain ibadah, tentu sangat layak bagi kerugian yang panjang. Barang siapa umurnya telah melebihi 40 tahun, sementara amal kebajikannya tidak melebihi amal keburukannya, maka bersiap-siaplah masuk dalam neraka. Jadi jangan main-main dengan kemerdekaan ini. Ya. Okay. Dan Allah memberi satu perumpamaan, ya, very interesting perumpamaan ini dalam surah Zumar ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah membuat perumpamaan, iaitu seorang lelaki hamba saya yang dimiliki oleh beberapa orang bersarikat yang di dalam perselisihan, dan seorang hamba saya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua-dua hamba saya itu sama keadaannya? Tak sama. Ya. Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan dari segi retorik kemerdekaan ini, kita kena faham. Ya. Ada yang boleh, yang kita terpaksa retorik saja, ya, kerana kita tak boleh kawal yang sebenarnya. Iaitu nafsu. Ya. Nafsu adalah kurniaan Allah. Apa yang berlaku ialah nafsu itu suka kepada perkara yang senang dan selesa. Yang kedua ialah syaitan, ya, bisikan dia, ya, sentiasa ada di mana dia akan beri kita perasaan was-was. Yang ketiga ialah dunia. Kerana kita duduk di dunia ni, maka kita tak ada choice. Kalau nak buat retorik memang boleh, hanya keperluan saja, ya, apa yang kita berlaku. Dan makhluk itu kita akan dapati ada ajakan-ajakan, ya, kepada kawasan-kawasan yang luar, kepada tempat lain. Tetapi masalahnya ada juga orang mengatakan kemerdekaan boleh kita merdeka dari nafsu. Ya, tak boleh, ya, sebenarnya. Ya, kerana itu kurniaan Allah. Syaitan pun kurniaan Allah juga. Ya, kerana Allah telah menjadikan syaitan untuk menguji kita. Dunia ini pun Allah yang jadikan. Jadi kita hanya perlu berjaga-jaga. Makhluk, ya, itu rakan sebaya kita, ataupun rakan keluarga kita, ataupun rakan-rakan lain, adalah ciptaan Allah juga. Ya. Jadi kita tak boleh lari kecuali kita decide untuk duduk dekat pulau mana-mana ke seorang-seorang, barulah kita boleh merdeka. Kalau tidak, kita tak boleh merdeka daripada empat-empat ini. So, janganlah kita cakap mengenai kemerdekaan, mengenai nafsu, syaitan, dunia dan makhluk. We have no choice. Mereka perlu ada dalam kehidupan kita, dan kita anggapkannya sebagai ini adalah semuanya ciptaan Allah. Kita tak mungkin merdeka daripada mereka. Kita hanya boleh melawan atau berjuang mengatasi mereka. Itu sahaja yang kita boleh buat. So ingat itu, ya, dari segi kemerdekaan. Nafsu, ya, setiap manusia dicipta oleh Allah mempunyai nafsu. Nafsu itu akan keinginan sama ada baik atau buruk. Ini adalah Allah kurniakan kepada kita. Jika mampu menguasainya, maknanya dia dapat memelihara diri dari perkara-perkara yang terlarang. Itu dia penting dia, ya. Dan ada 7 nafsu, ya, sebagaimana yang disebutkan, iaitu nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhamah, nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, nafsu mardiyah, nafsu kamilah. Jadi ini adalah semua nafsu-nafsu yang ada, ya, yang disebut, ya, di dalam Quran dan hadis, ya. Dan ini yang boleh menjadi bantuan kita. Ya, nafsu amarah ialah iaitu nafsu yang menggalak kita buat kejahatan. Dan nafsu lawamah ialah nafsu yang dibangkitkan, adalah satu juga nafsu yang masih lemah, ya, tetapi dia masih lagi mengajak kepada keburukan. Dan nafsu mulhamah ialah menjadikan Allah sebagai ilham, ya, kepada sesuatu, ya. Jadi sini sudah mula, ya, dia mula kaitkan dengan Allah. Nafsul mutmainnah ialah nafsu yang telah
mencapai satu tahap di mana dia telah menerima Allah. Dan seterusnya nafsu radiyah, dia dah berpegang bahawa Allah itulah kuasa sebesarnya. Maka ada pun orang yang takut kepada kebesaran Tuhan dan menahan diri dan keinginan hawa nafsunya, maka sungguhlah surga itulah tempat tinggalnya. Dalam surah An-Naziat ayat 40 dan 41. Maknanya kita kena kawal nafsu. Bukannya kita merdeka. Tak mungkin kita merdeka. Dan syaitan. Syaitan Allah kata, A'udzubillah minasyaitanir rajim, dalam surah Al-Hijr, Qala Rabbi bima aghwayatani. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahawa aku sesat, pasti akan menjadikan mereka baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesat mereka semuanya. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas, yang disebut sini, ibadika minhum mukhlasin, mukhlasin. Jadi, syaitan itu adalah makhluk gaib yang dicipta oleh Allah, dan mereka ini adalah musuh manusia. Dan oleh kerana mereka ni berada di alam gaib, kita tak boleh nampak. Serangan mereka pun kita tak boleh sedar. Yang apa yang kita rasa, dia was-was saja. Kita rasa was-was. Jadi kalau kita yakin dengan apa yang kita lakukan dan kita mengelakkan perasaan was-was ni, maka kita boleh mengurangkan gangguan syaitan ni. Lagi sekali, adakah kita boleh hilangkan? Kita tak boleh hilangkan. Dia adalah ciptaan Allah juga. Okey, dan seterusnya dunia. Dunia ni ada sifat-sifat dia yang tertentu. Di mana kita dapati dia lahibun. Maknanya dia seakan-akan satu permainan. Dan dia juga lahwun, sesuatu yang melalaikan, ataupun senda gurauan. Dan ianya juga adalah zina, iaitu perhiasan, dunia ini. Dan ianya juga fana, tidak abadi. Dan akhir sekali untuk tujuan kita berbangga-bangga saja. Tak boleh guna lebih dari itu. Jadi itulah sifat dunia. Laibun, lahwun, zina, fana dan berbangga-bangga. Jadi janganlah kita tertarik sangat dengan dunia yang ada sekarang ni. Jadi Rasulullah Rasulullah bersabda, bergembiralah dan berharaplah apa yang menyenangkan kalian. Maka demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Tetapi aku khawatir akan dibentangkan dunia atas kalian sebagaimana telah dibentangkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Lalu kalian pun berlomba-lomba padanya sebagaimana mereka berlomba-lomba padanya. Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan mereka. Ini dalam surah Al-Bukhari, dalam hadis Bukhari dan juga Muslim. Jadi kita dapati Rasulullah, dia tak risau kalau umat dia miskin. Apa yang dia risau ialah apabila umat dia didedahkan pada dunia dan mereka tidak dapat mengawal diri mereka sendiri terhadap dunia tersebut. Jadi bila mereka tidak dapat kawalkan itu, fungsi dunia ialah menghancurkan mereka nanti. Okey, itu dunia. Makhluk. Kita dapati bahawa Allah berfirman dalam surah An-Nas, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi Allah telah beritahu bahawa ada dua golongan syaitan ini. Satu adalah dalam bentuk jin dan lagi satu ialah dalam bentuk manusia. Jadi ini adalah dua makhluk yang kita minta perlindungan daripada Allah. Kerana mereka ini akan membisik kalimah-kalimah yang jahat dan juga akan menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan Allah. Okey. Jadi apakah dia kemerdekaan kalau macam tu? Kalau tadi kita tak boleh yang sebenarnya merdeka daripada perkara-perkara tersebut. Tetapi ada juga perkara-perkara yang kita boleh merdeka. Saya telah tunjukkan contoh-contoh tadi. Sekarang saya akan pecahkannya kepada beberapa grup supaya mudah untuk kita tengok. Kita boleh merdeka daripada penjajah. Kita boleh merdeka daripada kaedah kita makan. Kaedah kita makan itu pun juga kita boleh merdeka. Kita boleh merdeka dalam pendidikan, kita boleh merdeka untuk airline kita masih lagi ada masalah.
dari segi pemakaian kita juga, dari segi bahasa kita, dari segi undang-undang kita, dari segi budaya kita dan juga dari segi worldview. Ini memang kita boleh. Ya, kita boleh merdeka, maknanya kita melepaskan diri kita ya, daripada melaksana ataupun menjalankan perkara-perkara ini semua, terutama yang berkait dengan penjajah. Okey, kita tengok kemerdekaan dalam makanan. Ya. Ini tipikal ya, kalau sesiapa yang pernah mengikut kursus macam mana nak makan dengan beradab, dia akan sebut macam ni, bubur garpu tersusun macam ni. Dalam kita orang Melayu ni sebelum merdeka, mana ada kita makan macam ini? Ini makanan orang putih. Kita makan guna tangan kanan. Guna tangan. Ya, Allah telah beri yang kita tangan untuk makan dengan tangan kita. Dan kita gunakan tangan kanan. Bukannya dengan guna garpu apa semua ni. Ini adalah pilihan orang Inggeris. Ya? Dan bagaimana dia makan dengan sudunya lah, dengan macam-macam lagi. Ini semua dan araknya dengan ada botol cawan arak dia, cawan wine dia. Ini semua masih dipraktiskan sekarang ini. Dan inilah dia menunjukkan kita perlu merdeka ya, dalam hal makanan saja. Simple as makanan pun kita kena perlu. Dan kemerdekaan dalam pendidikan, ya, kita kalau tengok dari segi falsafah pendidikan kita memang berkait dengan ketuhanan. Tetapi kalau kita tengok yang lain, kita masih mengagungkan Melaka dan ditunjukkan gambar Formosa dan bukannya ditunjukkan gambar-gambar lain. Dan ditunjukkan juga bahawa apa orang kata orang-orang Portugis dan lain-lain lagi. Dan kita masih juga menggunakan Bloom ya, sebagai kita punya penilaian ya, pentaksiran ya, walaupun kita boleh ada ya satu pentaksiran lain yang lebih baik daripada apa yang ada dalam Bloom. Jadi kita tak merdeka dalam pendidikan ni sebenarnya. Jadi itu yang menjadi kelang kabut kita sekarang ni. Dan dari segi kemerdekaan, Malaysian Airlines. Malaysian Airlines daripada dulu lagi, wanita-wanita yang jadi pramugari tersebut memakai pakaian yang ketat sampai sekarang pun. Dan mereka memberi secara percuma minuman arak. Kita negara Malaysia. Malaysia adalah negara yang agama utamanya ialah Islam. Macam mana Islam boleh menggarakkan arak? Ya, dan ini telah berlaku sejak dulu lagi. Tak ada pun perubahan. Jadi MAS tu sendiri, Malaysian Airline System tu perlu merdeka. Terutama dari segi wanita-wanita yang menjadi pramugari. Ya, semua memakai pakaian ketat. Ya, seakan-akan tidak memakai baju. Dan uniform ketat dan arak percuma. Jadi tak merdeka lagi. Kemerdekaan dalam pemakaian ya, terutama dari segi kerja ya, kalau kita tengok ya, muncullah nurse ni masih dah ada ya perubahan sedikit. Tetapi kita dapati ramai ya masih tidak menutup aurat dia. Jadi ini pun satu masalah ya, tak ada kemerdekaan. Dari segi bahasa, kita tengok bahasa Malaysia makin parah. Dan bahasa rojak makin banyak. Dan bahasa Inggeris diutamakan. Jadi bahasa Inggeris menjadi keutamaan. Jadi kita masih tak merdeka ya, dari segi bahasa. Kalau kita menumpukan kepada bahasa Inggeris ya, sebagai bahasa kita. Kemerdekaan undang-undang. Kalau kita tengok undang-undang kita adalah berdasarkan kepada undang-undang British. Ya. Jadi undang-undang British diutamakan, undang-undang syariah diketepikan, dan undang-undang syariah diletakkan di bawah ya, berbanding dengan undang-undang British ya, berasaskan kepada British. Jadi ini pun juga menunjukkan bahawa kita tak merdeka ya, dari segi undang-undang. Dari segi kebudayaan, langsunglah kita tengok ya, dari segi kebudayaan, semuanya halal ya dalam lakonan. Boleh berpegang isteri orang, suami orang, dan lain-lain lagi ya, macam-macam menari ya secara terbuka dan tidak ada apa orang kata segan silu lagi dah, kerana dia budaya. Jadi semua halal dalam lakonan. Jadi ini pun menunjukkan bahawa kita tak merdeka lagi ya, tak merdeka lagi kerana kita masih mengikut apa yang negeri-negeri barat lakukan dan seakan-akan itu adalah budaya kita. Jadi ini perlu diperbaiki. Dalam world view ya, kita masih lihat ya, sekular masih ada dan memang menjadi pegangan yang utama sekarang ni dia di Malaysia. Begitu juga LGBT.
KKK, the fight for white supremacy pun juga ya ada. Begitu juga dengan women's leap ya, women's leap juga ada di Malaysia. Mengapa kita nak ikut orang lain ya? Kerana ini semua tak bersesuaian dengan kita sebagai negara yang di timur dan sebagai negara Islam. Semua ini adalah bertentangan dengan Islam. Ya, jadi kita harus merdeka ya daripada perkara-perkara ini. Okay. So independence, when we say independent, ya, yang terbaik untuk kita belajar ya macam mana kita nak jadi independence ini ialah daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW. Mengapa saya kata begitu? Dalam a period of 23 tahun dia tukar ya society itu secara complete. Di mana daripada paganism and idolatry ya dia tukar kepada yang menyerah kepada satu Tuhan saja. Dan daripada tribal yang bergaduh dan war kepada national solidarity dan cohesion. Daripada drunkenness dan anarchy to discipline living. Daripada utter bankruptcy to the highest standard of moral excellence. From absolute backwardness and ignorant, dia menjadikan sesuatu yang berilmu, sains dan bertamadun. Jadi Rasulullah telah menunjukkan bahawa it is possible. Dan janganlah kita rasa bahawa apa yang saya sebutkan tadi perkara yang impossible. Dia bukan impossible. Boleh dilakukan tetapi we need the political will untuk melaksanakannya. Dan kita lakukan dalam steps. Ya, tak bolehlah mengejut saja. Ya, dan dicadangkan. Kita mula daripada individual, kemudian family, society dan country. Individual kita talk about diri sendiri. Kita tukar diri sendiri kita dulu, habit kita dan menggunakan habit-habit yang baik dan ciri-ciri yang baik. Pada family level kita bercakap mengenai supaya mereka mengelak daripada api neraka. Supaya mereka tidak dimasukkan dalam api neraka. Dari society kita bercakap mengenai society yang just. Yang meletakkan keadilan sebagai nombor satu dalam kehidupannya. Dan dari segi politikal kita menganggapkan menggantikan undang-undang manusia kepada undang-undang yang diberikan oleh Allah. Jadi from the Quran kita tahu ya bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam telah melakukan keempat-empat perkara ni. Jadi kalau kita nak ambil satu contoh, then we need to go back dan mengkaji daripada Al-Quran apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey, perubahan ini bermula dari individu. Ya, tazkirah nafs, kita kena pergi kepada keluarga, tazkirah umriah, kita kena pergi kepada masyarakat, tazkirah jamiah dan kepada negara, tazkirah daulah. Jadi ini semua perlu dilakukan. Kalau tidak akan berlaku perubahan. Jadi bila Allah bercakap mengenai perubahan ni, dia adalah pada specific condition, pada keadaan yang tertentu. Jadi Allah say in the Quran, indeed, Allah will not change the condition of people until they first change what is in themselves. Ya, maka perubahan itu bergantung kepada apa yang kita ada dan ke mana kita nak pergi. Ya. Dan juga ya, disebut ya, bahawa kalaulah individu itu sendiri tak nak berubah, maka dia tidak akan ada makna. So, dia mesti respect. Ya. Kita perlu ya menukar diri kita sendiri. Barulah kita boleh menukar ya benda-benda lain. Itu penting ya dalam kehidupan. Jadi dalam proses changing itu, kita buangkan semua habit kita yang buruk dan masukkan kepada habit-habit yang diterima oleh Allah. Dan ini berkait dengan hati yang sebenarnya. Hati kita kena jaga dengan baik. So, ada banyak perkara yang kita perlu perbetulkan hati kita ini. Dan jadi apabila hati kita itu baik, maka perkara-perkara yang lain itu akan menjadi baik juga dan kita akan dapat hidup ya dengan lebih mengikut apa yang diperintahkan Allah dan kita merdeka ya daripada perhambaan ya kepada manusia. Okey. Dan kita perlu melindungi keluarga kita ya, kerana kalau kita sendiri tak mengajak keluarga kita dan menjaga keluarga kita, maka tidak ada siapa lagi yang akan menjaga, kerana kita yang paling rapat. Jadi it is a responsibility kita ya terhadap keluarga kita supaya jauhkan daripada dosa-dosa ya, keep away from giving to whim and desire ya, daripada nafsu yang ada, dan train them to be noble and virtuous ya, dan provide a pure environment for spiritual growth ya, kerana kita kena bagi environment kepada keluarga kita supaya mereka mudah untuk beribadat
dan menjalankan, bukannya dengan menyekat-nyekat mereka daripada beribadah dan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So then only baru kita boleh change society. Jadi apabila kita tukar di keluarga kita, maka kita akan dapat mengubah society kita juga. Dan kita tahu people from the darkness of wrong belief and action in the light of faith. Kita kena tukarkan. Jadi dengan itu barulah kita dapati bahawa Allah Prophet kalau kita tengok ayat Quran yang mula turun ialah Iqra, mana suruh baca dulu, baca supaya kita boleh identify apa dia yang baik, apa yang buruk. Jadi dengan itu kita boleh melaksanakannya dengan lebih mudah. Macam yang kita ketahui sekarang ni, kalau siapa yang tak tahu membaca dan menulis, maka dia ketinggalan zaman. Jadi itulah dia punca Iqra, Iqra tersebut. Okey. Jadi inilah satu gift yang Allah telah berikan kepada kita. Dan implementationnya dia mesti dalam stages, not all of sudden. Bila kita buat perkara ini, kita buatnya secara stages, bagaimana Al-Quran sendiri kita lihat, untuk mengharamkan arak, maka dia mula satu stage by stage, dan apabila akhirnya, bahawa diharamkan arak. Jadi itu lebih mudah. Dan political change, address the aspect of political change, a change that will bring justice kepada semua orang mengikut hukum Allah. Allah berfirman, to establish the religion and not be divided therein. Jadi itu adalah dalam political. It is he who has sent his messenger with guardian and the religion of truth to manifest it over all religion. Jadi semuanya ini. This is the first and final and the ultimate change which the Prophet looked forward to, and this change was anticipated with the objective to attain peace and justice. So motivation and resistance. Kita dapati Rasulullah memang menggalakkan kita. Dia kata kalau kita nampak sesuatu keburukan, maka kita kena ubah. Sama ada dengan tangan kita, dengan mulut, dengan lidah kita, ataupun dengan hati kita. Lepas tu dah tak ada dah keimanan sudah. Jadi kita dapati memang akan ada resistance. Dan itu adalah human nature. Mereka akan go against kita, kerana ini part of makhluk yang saya sebut tadi, yang kita tak boleh hilangkan daripada dunia ini, kerana kita hidup bersama manusia lain. Jadi perubahan ini yang kita dapati, Rasulullah telah berjaya mengubah daripada generasi jahiliah kepada generasi Al-Quran, iaitu yang perfect, adil, role player dan equal dalam semua aspek. Jadi independent change ini is an approach to change individual, teams and organisation, daripada satu tahap pada satu tahap yang lain. Ayat-ayat kemerdekaan ini disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Jum'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh al-malikil quddusil azizil hakim. Jadi kita diberitahu bahawa kalaulah di langit kita ada bintang, buruj dan lain-lain, semua itu bertasbih kepada Allah. Jadi mengapakah kita tidak? Itu adalah lebih besar dari kita berbanding dengan manusia yang kalau tengok daripada langit, hanyalah seakan-akan semut saja pun itu tak nampak macam semut, terlalu kecil sangat. Itu dah nak sombongkan diri kita. Jadi hendaklah kita mengikut apa yang Rasulullah berikan, sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Jum'ah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajar kepada mereka kitab dan al-hikmah. Meskipun sebelum itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi ini adalah ayat kemerdekaan. Dia bermula dengan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Perbandingan di antara bumi dengan langit. Yang kita akan lihat bahawa bintang apa semua itu taat kepada Allah. Ini semua buruj apa semua ni taat kepada Allah. Tapi mengapa kita tak taat kepada Allah? Jadi langkah-langkah kemerdekaan ni kita dapati kita perlu membaca, kena iqra' dulu.
Kemudian kita kena sucikan diri kita berdasarkan pada bacaan yang kita buat. Kita kena mengajar, dan kita perlu mengajar kitab Al-Quran, hikmah, iaitu hadis Rasulullah. Dan kalaulah kita tak lakukan ini, maka kita akan menjadi sesat, menjadi sesat. Jadi itulah dia langkahnya. Dalam firman Yusuf ayat 108, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang yang mengikutku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang musyrik. Ini dalam surah Yusuf ayat 08. 108. Jadi indahnya apa yang kita dapati, ya. Bukan itu saja, ya, dalam fiqh, ya, kita mula dengan tarah. Ya, maknanya kita kena bersihkan diri kita dulu, ya, baru boleh kita terima. Karena sebagai contoh solat, kita perlu buat tarah dulu, barulah kita boleh solat. Benarlah apa yang firman Allah, sesungguhnya Allah mengasihi ini orang yang banyak bertaubat dan mengasihi ini orang-orang yang mensucikan diri. Okey, dan kita kena baca Al-Quran. Dalam surah Alaq ayat 3 hingga 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bila kita membaca, maka barulah kita mendapat pengetahuan. Dan daripada pengetahuan tersebut, kita boleh membezakan Al-Furqan. Itu membezakan antara kebaikan dan keburukan. Jadi kita dapati Al-Quran ini diturunkan stage by stage. Ya. Dia tak turunkan secara serentak. Ya. Jadi maka apabila diturunkan begitu, maka kita kena dapati dia diturunkan bersesuaian dengan masalah yang kita hadapi. Jadi kita kena baca Al-Quran mengikut apa masalah yang kita hadapi. Dan cuba mendapatkan penyelesaiannya daripada ayat-ayat yang telah diturunkan. Dan kita kena lakukannya secara gradual. Ya, kerana itu adalah apa yang diajar oleh kita, ya, dalam Al-Quran. Okey. Jadi membaca itu asas kepada pembelajaran dan perubahan. Ya, kalau kita rajin membaca, maka kita boleh membuat pembelajaran dan juga perubahan. Ya. So, kalau kita nak bentukan, ya, bila kita kata membaca itu, mungkin dia dalam bentuk buku, ni termasuk majalah, surat khabar, bahan digital, video dan TV. Mungkin alam, ya, kerana kita boleh membaca alam, bintang, bumi, planet dan galaksi. Mungkin kita boleh baca manusia dari segi bangsa, budaya, akhlak, penulisan dan forum. Ataupun kita boleh membaca binatang, ya, kerana mereka punya perangai, perilaku, kehidupan dan rezeki yang bersesuaian. Jadi, bagaimana untuk mendapatkan wisdom, ya, iaitu hikmah. Wisdom is a virtue that isn't innate, but can only be acquired through pengalaman. Everyone who is interested in trying new things and reflecting on the process has the ability to gain wisdom. Maka kita kena cuba, ya, sesuatu benda yang baru, maka barulah kita dapat wisdom. By learning as much as you can, analysing your experience, putting your knowledge to the test, you can become a wiser person. Jadi intelligent come from the knowledge you have gathered. Wisdom come from the experience. Itu beza dia. Intelligent datang daripada ilmu. Tetapi pengalaman wisdom atau hikmah datang daripada pengalaman kita. Itulah dianya. Ya, data, information, knowledge dan akhirnya wisdom. Al-hikmah ialah apa yang Rasulullah telah buat. Ya. Jadi daripada maklumat mengenai hadis dan sunnah, maka kita akan boleh dapat al-hikmah ini. Jadi kemerdekaan ni langkah demi langkah kita tengok, ya, bermula dengan membaca, menyuci dan mengajar kitab hikmah, dan kalau kita tak lakukan itu, maka kita akan sesat dari segi kemerdekaan kita. Dan kita mulakan daripada diri kita sendiri, kemudian kita pergi ke keluarga kita pergi kepada masyarakat, dan akhirnya kita pergi kepada negara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Profesor atas pembentangan beliau sebentar tadi. Saya rasa satu pembentangan sangat menarik dan sangat
kira tertampar lah kiranya dengan pembentangan tersebut. Sebenarnya dia menjadi satu persoalan baliklah kepada diri kita, kepada seluruh rakyat Malaysia lah kiranya kan. Adakah kita benar-benar merdeka? Itu persoalan terbesar yang kita perlu jawab kan. Adakah kita benar-benar merdeka dengan cara kehidupan kita sekarang ni, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita, cara kita makan sekalipun kan, bagaimana kita bersosial, adakah itu benar-benar mengikut jati diri kita sebagai seorang rakyat Malaysia kan, ataupun kita masih lagi ada ikut-ikutan kan, kita masih lagi terikut-ikut dengan budaya barat yang pernah menjajah kita satu ketika dahulu. um, dan saya rasa ini satu muhasabah lah bagi diri kita, muhasabah bagi diri kita, supaya kita, sebab kita nak, bila kita nak memanai merdeka tu, kita nak merdeka bukan semata-mata di mulut saja, kita nak merdeka secara keseluruhannya, dari segala aspek kan, tak kira lah apa pun, supaya kita betul-betul memaknai erti kemerdekaan tu kan, bukan sekadar mengimbau sejarah-sejarah dulu kan, bagaimana perjuangan itu sejarah yang hanya kita akan baca dan kita nak pastikan tidak berulang lagi. Tapi bagaimana kita nak pastikan dalam keadaan sekarang ni, yang kita nak pastikan kita merdeka betul-betul, tak ada unsur-unsur lain yang masih lagi terlekat, tersisa dalam kehidupan kita lah, insyaAllah. Baik, saya rasa kita buka ruang untuk soal jawab ataupun sesi komentar daripada sesiapa sahaja yang ingin bersuara. Saya buka ruang, dan jika ada yang sedang menonton secara live di YouTube ataupun Facebook, boleh hantarkan soalan di ruangan komen di situ, dan insyaAllah akan ada teknikal yang akan menghantarkannya di dalam ruangan Zoom ni, insyaAllah. Adakah mungkin Dr. Selamat ni ada ingin bertanya ke, atau ingin memberi pandangan ke? Ada seorang lagi ni, dia tak tulis nama pula, dia bagi nama gadget dia, Galaxy A52s 5G. Dr. Selamat, terima kasih atas perkongsian pandangan Datuk. Jika tak ada, saya tanya dululah kira soalan daripada moderator dulu. Saya nak ni lah kot, mungkin sekadar mungkin satu persoalan lah kan. Kita perhatikan yang kalau daripada berdasarkan pembentangan Prof tadi, kita boleh lihat yang step ataupun langkah-langkah yang kita nak lakukan dan pendekatan yang kita nak lakukan untuk memaknai merdeka tu lebih ke arah pendekatan yang digunakan oleh dalam agama kita lah kan, pendekatan yang memang memaknai sebab kita pun Melayu ni pun dalam perlembagaan kita ni, Melayu ni mesti Islam kan, dalam perlembagaan Melayu mesti Islam, maknanya kalau tak Islam tu tak Melayu dah tu kan. Walaupun seorang Melayu tu dia jadi murtad, dia keluarlah, dia tak layaklah memegang title Melayu tu kan. Tapi kita tahu negara kita ni ada berbilang bangsa, berbilang kaum lah kan, dan mereka pun ada mempunyai pegangan agama masing-masing. Macam mana tu Prof kita nak implement perkara-perkara yang bagi kita akan terimalah kan, sebab kita ni orang Islam, kita beriman dengan cara Islam. Tapi mereka yang tak beriman dengan cara Islam tu, kita ambil contohnya isu hudud lah. Kita ambil isu hudud lah kan. Bagi kita akan terima kan. Kalau kita tak terima, maknanya kita ada something wrong lah dengan iman kita kan. Tapi mereka yang tidak beragama Islam ni kan, yang mereka pun kadang-kadang melenting dengan isu hudud contohnya kan. Jadi macam mana kita nak implement hukum Islam atau syariat Islam ni kepada mereka-mereka yang tak beragama Islam ni kan. Okey, terima kasih Hakim. Ini soalan yang susah nak jawab yang sebenarnya. Cuma itulah, kalau kita lihat ya, one thing ya, Islam ni dia tak ada paksaan ya. Islam adalah satu agama yang tak ada paksaan. Tetapi dalam pada itu, bagi yang sudah beragama Islam, dia tak boleh menolak. Dia tak boleh menolak. Ini beza dia ya.
Saya ulang lagi sekali. Islam bukanlah agama paksaan. Maknanya kalau sebelum dia masuk Islam, dia boleh pilih kalau dia hendak. Tetapi once dia pilih untuk masuk Islam, maka dia tak boleh menolak whatever yang ada dalam Islam. Mengapa perkara ini? Ini yang banyak ramai daripada even orang Islam keliru, ya, dan kita ramai juga yang keliru dalam hal ini. Kerana Islam ini ialah satu agama yang fitrah, ya, satu agama fitrah. Maknanya kalau kita nak sebut dalam bahasa layman, Islam ni dari segi agama dia sesuai untuk semua orang. Dia bukannya sesuatu yang tampal-tampal saja. Sebagai contoh, ya, saya bagi contoh yang simple saja. Amerika telah mengharamkan arak, ya, lebih awal daripada kita. I think dalam tahun kemerdekaan yang ketiga, mereka tahun kemerdekaan mereka yang ketiga. Sekarang ni dah 100 berapa lebih lah. Merdeka kali yang tak silap saya yang ketiga. Mereka istiharkan haram orang minum arak. Jadi maknanya sebagai contoh arak lah. Kalaulah mereka pun boleh haramkan, cuma masa itu mereka mengharamkan kerana sebab-sebab yang tak tepat, ya, tak tepat. Jadi bila tak tepat tu, akhirnya mereka ambil balik arak tu boleh minum. Tetapi kita berbeza, ya, bila kita haramkan arak, ada sebab-sebab dia. Mengapa yang kita, ya, kerana macam emas tu, kita sepatutnya tak salah, ya. Kau tak ada banyak untung pun emas ni kerana arak dia. Tetapi diomok-omokkan oleh orang luar, ya, bahawa sebuah negara Islam masih menjual arak di atas flight dia. Jadi semua orang kata itu. Dan sekarang ni semua airline dah decide tak nak menjual arak kerana dia merugikan. Tetapi emas ni masih tak nak merdekakan diri mereka. Walaupun dari sudut perniagaan mereka sepatutnya tak usah jual lah. Memang merugikan. Tak ada siapa dalam airline ni, dalam dunia ni sekarang ni yang mengatakan menjual arak akan mendapat untung berganda-ganda. Tak ada. Semua orang kata merugikan lagi. So even kalau itu pun tak nak ubah, maknanya memang tak ubah. Memang otak dia dijajah teruk sangat sampai tak boleh sedarkan diri dia. Itu sebagai satu contoh. Yang kedua ialah dari segi penjudian, sebagai contohnya. Kalau kita bercakap dengan bangsa lain, bangsa Cina especially, kalau kita cakap dengan bangsa Cina, mereka akan mengatakan memang judi ini sepatutnya diberhentikan kerana dia tahu banyak keluarga mereka telah rosak kerana perjudian. Dan kalau kita beritahu siapakah dia bos besar judi ini, mereka menyumpah terus. Kata orang ini memang tak guna. Dia ambil kekayaan untuk diri dia sendiri je. Tetapi untuk orang lain dia tak nak. Jadi dari segi universality, ya, bahawa apa yang Islam minta itu adalah bersesuaian. Ya, bersesuaian. Memanglah adalah judi tu untung sikit, macam buat cabutan loteri kebajikan masyarakat. Itu adalah sikit-sikit. Tapi memang itu disebutkan dalam Al-Quran. Memang ada kelebihan-kelebihan sikit-sikit. Tapi kelebihan sikit-sikit itu akan menyebabkan banyak masalah lain. Jadi yang menjadi kita dalam Islam ni ialah kita ingin mengatasi yang banyak tu daripada untung sikit-sikit. Yang 2-3 orang je untung, tetapi orang lain akan rugi. Ramai lagi yang rugi daripada untung. Jadi itu yang disebabkan kita katakan orang yang masuk Islam, dia masuk Islam kerana dia nampak kelebihan-kelebihan Islam. Jadi adalah mustahil dia akan keluar daripada Islam tu. Kerana dia dah nampak kelebihan-kelebihan Islam. Tetapi kalau orang tu masuk Islam kerana kahwin, dia nampak kelebihan quote-unquote isteri dia, suami dia je. Dia tak nampak kelebihan Islam. Jadi tak heran kalau dia kata, lepas tu dia tak nak masuk Islam lah. Jadi kalau mengikut undang-undang Islam, siapa yang masuk Islam kerana kahwin ke kerana ni, sepatutnya kalau dia nak keluar, kita bunuh dia. Tak payah cakap lah. Kerana dia masuk salah. Cara dia masuk salah, cara dia memilih Islam salah, dan itu menyebabkan nama Islam menjadi buruk.
Kita tak usah benarkan orang memburuk-burukkan nama Islam ni. Kerana bila dia nak kahwin saja, suruh dia kaji Islam sampai habis, you think that Islam is terbaik, baru you kahwin. Kalau you rasa masih tak baik, tak tahu lagi, tak tahu dia kata, tak usah kahwin lagi lah. Rasa banyak lagi wanita-wanita, lelaki-lelaki Islam yang kacak-kacak aja kat luar sana. So, tinggalkanlah dia kerana dia akan bawa ke neraka. Wallahualam. Baik, terima kasih Prof atas penjelasan tersebut. Okey, ada soalan daripada Dr. Selamat. Prof, manakah negara Islam waktu ini yang boleh dicontohi untuk penghayatan kemerdekaan supaya di masa depan tidak jadi hanya retorik? Okey, terima kasih yang itu. Kerana memang kalaulah Dr. Selamat tanya saya dulu, saya jawab tak ada negara yang seperti itu. Tetapi Alhamdulillah, baru-baru ni saya berpeluang pergi ke Afghanistan. Afghanistan ataupun nama penuhnya ialah Islamic Emirate of Afghanistan. Saya jumpa satu negara Islam yang memang akan praktis Islam 100%. Ini termasuk dari segi keuangan dia, dari segi kehidupan dia, dari segi ekonomi dia, dari segi kesemua benda. Tetapi ada tetapi juga lah. Tetapi mereka, niat mereka tu dah betul. Cuma yang menjadi masalah ialah mereka perlu bantuan orang seperti kita ni untuk membantu mereka untuk melaksanakan ekonomi yang baik dan lain-lain lagi. Kewangan yang baik, bukan saya kata baik je, tetapi mengikut syariah. Mengikut syariah. Bukannya comply 10% syariah kan gitu, bukan. 100%. Ni 100%-nya. Bila saya berjumpa, saya ada, Alhamdulillah lah, saya berjumpa dengan Menteri Kewangan dia. Dia kata memang kami tak 100%. Kami tak nak ikut Malaysia yang 10% tak ikut itu apa semua dah. Dia kata kami tak ikut itu. Kami tak 100%. So kalau if you can show us the 100%, mereka akan adopt it dan run the country accordingly. So saya suggest bagi kita yang ada kepakaran, bukan dalam bidang itu saja, tetapi bidang-bidang Islam yang lain, please go to Afghanistan dan bantu mereka untuk menjadikan mereka negara Islam, insyaAllah. Baik, terima kasih atas soalan tersebut. Saya rasa ialah kita pun tak ada, masing-masing negara-negara Islam sekarang ni pun masing-masing ada dia punya pincang dia. Dan nak tengok Saudi pun tak boleh follow. Walaupun kalau katakan kalau negara jiran kita pun yang dekat pun, Brunei pun yang kata mengimplementasikan syariah ataupun hudud pun ada dia punya pincang dia. Baik, terima kasih. Seterusnya ada lagi ke yang ingin bertanya soalan ataupun yang daripada live Facebook ataupun YouTube, ada yang nak bertanya? Ada ke? Yang daripada live tak ada daripada live Facebook atau YouTube tak ada Tak ada lagi soalan. Okey, baik. Kalau tak, saya ajukan lagi soalan daripada untuk Prof. Jadi Prof, kita pun tadi tengok kan, kita punya kehidupan kita sendiri, kehidupan sosial kita sendiri pun masih lagi ada unsur-unsur barat, yang mana kita kadang-kadang tu mungkin kita tak tahu pun sebelum tu, tapi kita tahu atas sebab akses kita kepada budaya-budaya luar ni kan. Contohnya media massa kita kan, media sosial kita boleh lihat lah kan, kita boleh sekarang, dulu punyalah susah kita nak tahu budaya satu negara tu kan, zaman-zaman tak ada media massa, media sosial ni, kena merantau dulu baru boleh tahu kan budaya sebuah negara tu. Tapi sekarang ni semuanya di hujung jari kan, klik saja kita dah tahu dah negara ni macam mana cara pemakaian dia, cara makan dia, macam mana cara sembahyangnya kan, agama masing-masing. Jadi adakah relevan ataupun adakah logik
jika disarankan, ni mungkin saran ni mungkin akan ada banyak yang akan perdebatan lah kan, tapi boleh jadi akan ada orang terfikir persoalan ini, saya sendiri pun terfikir soalan ni, adakah wajar untuk kita sekat segala akses-akses ni kepada nak tahu budaya luar ni macam mana kan, ataupun macam mana, sebabnya sebab dah terlalu keadaan parah ni kan, lebih baik kita sekat terus daripada masih lagi kita boleh tahu budaya luar ni kan, ada lagi orang-orang yang akan terikut dan terpengaruh kan. Jadi macam mana Prof? Dalam hal ini saya tak berani nak kata boleh, because ada ayat Quran yang kata tak boleh. Dalam ayat Quran, dalam surah Al-Hujarat, Allah kata dia menciptakan bangsa-bangsa ni supaya kita kenal mengenali di antara satu sama lain. Bila dia kata kenal mengenali, itu maknanya kita kena tahu macam mana cara mereka, pakaian mereka, macam mana makan mereka, macam mana kehidupan mereka. Dan Allah kata juga dalam surah Al-Hujarat tu, yang terbaik di antara kamu ialah orang yang bertakwa. Jadi menunjukkan kepada kita, walaupun sebagai contoh kita pakai baju Melayu, dia pakai jubah, dia pakai itu lain-lain, tetapi it doesn't make any different bagi Allah. Ya, Allah yang paling pentingnya ialah what is in your heart, apa di dalam hati you, ataupun kalbu you. Kalau you bertakwa, you pakai baju apa, kalau you makan cara macam mana pun, tetapi makan jangan main-main. Makan mesti makan dengan tangan kanan. Yang itu tak boleh nak kata, kita pakai tangan kiri kerana kita nak ikut bangsa Inggeris. Tapi itu salah. Jadi benda yang salah, yang direct betul-betul salah, kita tak boleh ikut. Tetapi kalaulah dia nak guna chopstick ke, tak ada masalah. Walaupun Rasulullah sendiri menggalakkan kita makan dengan tangan. Jadi benda-benda macam ni kita kena bezakan sedikit ya, dan berhati-hati. Cuma apa yang penting, bila dikatakan bertakwa tu berarti satu kataan yang selalu digunakan ialah mengikut apa yang Allah suruh dan meninggal apa yang Allah larang. So dalam perkataan lain, Allah larang kita makan dengan tangan kiri, tapi bangsa Inggeris makan dengan tangan kiri. Adakah kita nak ikut? Tak ikut. Itu Allah dah clearly kata tak boleh. Macam mana pula kita, ada ke lah Quran kata gitu? Tak ada. Yang ini disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW telah sebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahawa kena makan dengan tangan kanan. Adakah ini, memang dia cakap ada seorang tu, seorang sahabat, dia datang, bukan seorang sahabat lah, kerana dia engkar kepada Allah, engkar kepada Rasul. Bila engkar kepada Rasul ni kita tak boleh panggil sahabat. Jadi apabila dia datang kepada Rasulullah, dia kata, Rasulullah tengok dia tengah makan tangan kiri. So Rasulullah kata, makan dengan tangan kanan. So kawan tu buat tak tahu juga. Itu Rasulullah ulang lagi sekali, makan dengan tangan kanan. Dia buat tak tahu juga. 3 kali Rasulullah ulang, tentu kawan tu kata, oh dia tak boleh makan dengan tangan kiri, dia kata. So Rasulullah pun berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah dia boleh makan dengan tangan kanan lagi dah. Maka dia tak boleh. Jadi itu menunjukkan bahawa makan is tangan kiri, tangan kanan, bukan tangan kiri. Jadi benda-benda macam ni kita tak boleh nak kata, oh tak adalah saya tak nak ikut dia. Yang tu kita kena ikut. Wallahualam. Baik. Ni Dr. Selamat pun bagi pandangan perlukan integrasi ilmu dan kefahaman mendalam ilmu maqasid syariah. Maknanya kita sendiri inilah kena reti tahu yang mana satu ikut Tuhan dan Rasul, mana satu yang bukan, dan mana satu yang betul-betul Islam anjurkan kan. Itulah saya pun terlupa ayat surah Hujurat ayat 13 tu kan, ta'arafu tu. Selalu duk guna ayat tu tapi terlupa ayat tu. Okey, baik. InsyaAllah. Baik, ada lagi, saya masih lagi buka ruang untuk sesiapa yang ingin komentar ataupun memberi soalan ke. Ada Cik Wan Azman, Wan Ismail ni. Ada ke? Yang daripada live tak ada lagi
Teknikal. Baik, saya rasa tak ada lagi lah soalan ataupun mana-mana yang ingin berkongsikan pandangan. Di insyaAllah saya rasa kita dah sampai ke penghujung usrah kita pada malam ini. InsyaAllah terima kasih saya ucapkan kepada mereka yang hadir dalam ruangan Zoom, yang menonton di ruangan live secara dalam Facebook ataupun YouTube. InsyaAllah kita akan bertemu lagi, tapi bukan minggu hadapan. Minggu hadapan kita akan beri laluan kepada muzakarah qiyadah. Betul Prof? Ada muzakarah qiyadah. InsyaAllah akan bertemu pada minggu yang lagi satu lah, pada 4 September. InsyaAllah pada 4 September kita akan ada lagi, kita bertemu lagi lah untuk usrah ilmuan daripada kluster sains dan pembangunan mampan dan ilmuwan ABIM. InsyaAllah kita tangguh dulu majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.